Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati sahibul fadilah pengurusi dan seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama dalam satu majlis yang disifatkan sebagai majlis tafaqquh fid din. Majlis untuk kita memahamkan diri kita ini terhadap agama kita. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah mahukan kebaikan untuk dirinya, nescaya Allah akan fakihkan dia dalam agama. Maknanya Allah akan memudahkan dia untuk memahami agama. Jadi majlis fiqh adalah majlis untuk kita memahami agama kita. Dan kita pada malam ini hadirin sidang jemaah berada pada majlis yang kedua daripada perbahasan kitab Safinatun Najah Fima yajibu 'alal 'abdi li maulah, yang ditulis oleh Allamatul Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Dan kita masih berada pada bahagian muqaddimah daripada penulis kitab pada muka surat yang kelima. Pada malam ini, hadirin dan hadirat, kita akan memasuki kepada kata-kata daripada penulis kitab. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terjemahannya, selawat dan salam Allah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda merupakan penutup bagi sekalian nabi. Demikian selawat dan salam Allah kepada ahli keluarga Nabi, para sahabat Nabi keseluruhannya. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan datangnya daripada Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Di sini penulis kitab memulakan kitabnya dengan setelah memuji Allah, dengan cara beliau menulis ataupun beliau berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan semata selawat, baginda juga mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian itulah kita dianjurkan sebagaimana yang Allah Taala sebut di dalam surah Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu kepada baginda. Jadi sebab itu kita mengucapkan wa sallallahu wasallam. Wa sallallahu wasallam. Dan disebutkan ala sayyidina Muhammad. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam menyifatkan diri baginda sebagai ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu bagi seluruh anak Adam. Ini disebut dalam hadis yang sahih. Baginda menyatakan ana sayyidu waladi Adam. Jadi tidak salah kalau kita nak mengatakan sayyiduna Muhammad, tidak salah. Kerana memang dari satu sudut Nabi adalah ketua kita, penghulu kita. Dan baginda disifat di sini sebagai khatam an-nabiyyin, penutup, penamat, penyudah bagi sekalian nabi. Dalam Quran Allah kata, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Dan tidaklah Muhammad itu merupakan bapa kepada salah seorang lelaki-lelaki kamu. Kerana kita tahu Nabi ni, anak-anak lelaki Nabi tidak sempat dewasa pun.
Sebab itu Allah kata, "Makana Muhammad aba ahadim min rijalikum." Muhammad bukan bapa kepada lelaki-lelaki kamu. Sebab anak lelaki Nabi hanyalah seramai 3 orang sahaja. Nabi ada 7 orang anak keseluruhannya. Kita katakan daripada 7 ini ada 4 perempuan. Iaitu yang kita sebut sebagai Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan juga Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah, manakala anak-anak lelaki Nabi ada 3 orang. Iaitu kita katakan yang pertamanya adalah Al-Qasim, dan yang keduanya Abdullah, dan yang ketiganya Ibrahim. Jadi ketiga-tiga anak lelaki Nabi ini meninggal pada waktu kecil. Al-Qasim, Abdullah dan juga Ibrahim. Jadi mereka tak sempat menjadi rijal. Rijal ni lelaki dewasa. Itu yang Allah kata, "Makana Muhammad aba ahadim min rijalikum." Tapi Allah sifatkan Nabi kita sebagai walakin Rasulullah, akan tetapi baginda adalah Rasulullah. Wa khataman nabiyyin, dan baginda adalah penutup, penyudah, penamat bagi sekalian Nabi. Dan saya rasa tuan-tuan biasa dengar satu istilah yang mana semua Rasul adalah asalnya Nabi, dan tidak semua Nabi itu menjadi Rasul. Semua Rasul asalnya Nabi, tetapi tidak semua Nabi menjadi Rasul. Justru apabila Allah menyifatkan Rasulullah sebagai khatam an-nabiyyin, penamat bagi sekalian Nabi, secara tidak langsung, indirectly, Muhammad adalah penutup bagi sekalian Rasul. Kerana semua Nabi ataupun Rasul itu asalnya daripada Nabi. Jadi kalau Rasulullah SAW merupakan penutup bagi sekalian Nabi, maka baginda juga adalah penutup bagi sekalian Rasul. Maka selepas Nabi wafat, siapa sahaja yang menggelar mendakwa dirinya Nabi, maka ini dakwaan yang batil. Ini dakwaan yang palsu. Sebab itu ada orang nak kata yang Rasulullah, selepas wafatnya Rasulullah, adanya Rasul-Rasul yang tertentu. Ada yang dakwa dirinya sebagai Rasul Melayu, sebagai contoh. Ya, ini adalah menyeleweng. Kenyataan ini batil dan kenyataan ini palsu lagi, dusta. Sebab tidak ada Rasul selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah penulis kitab kata Khatam an-Nabiyyin. Nabi Muhammad adalah penutup bagi sekalian Nabi. Wa alihi, dan ahli keluarga baginda. Ulama khilaf siapakah yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Tapi dalam bahasa mudah kita kata Ahlul Bait merujuk kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah isteri-isteri Nabi dan cucu-cucu Nabi dan anak-anak Nabi. Maka mereka ini disifat sebagai Ahlul Bait. Dan kita ni menjadi suatu sunnah, disunatkan kepada kita untuk kita berselawat juga kepada ahli keluarga Nabi. Bahkan dalam salat, dalam fiqh kita, selawat kepada ahli keluarga Nabi ni ketika tasyahud akhir adalah sunat ab'ad, di dalam salat. Dan tuan-tuan maklum bahawasanya dalam bab salat ada perkara-perkara sunat, dan sunat salat terbahagi kepada 2, iaitu sunat hay'ah dan sunat ab'ad. Sunat hay'ah dan sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini maknanya adalah perkara sunat yang kalau kita tinggalkan, maka kita dituntut melakukan sujud sahwi sebelum kita memberi salam. Adapun sunat hay'ah tidak, maknanya kalau ditinggalkan kita tak dituntut sujud sahwi. Antara sunat ab'ad dalam salat adalah bacaan doa kunut, duduk tahiyat awal, bacaan tahiyat awal, selawat ke atas Nabi SAW pada tahiyat awal, dan juga selawat pada ahli keluarga Nabi SAW pada tahiyat akhir. Jadi maknanya pentinglah selawat kepada ahli keluarga Nabi. Maka sebab itu kita dianjurkan pada tahiyat akhir membaca selawat Ibrahimiyah. Kerana dalam selawat Ibrahimiyah adanya selawat ke atas ahli keluarga Nabi SAW. Iaitu apabila kita menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi disunatkan kepada kita untuk berselawat kepada bukan semata Nabi tetapi kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan digalakkan oleh para ulama untuk kita turut melibatkan para sahabat Nabi dalam selawat dan salam. Sebab itu penulis kitab beradab di sini menyebutkan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi.
wa alihi wa sahbihi. Dan wa sahbihi itu makna wa sahbihi ajma'in disebutkan di situ. Maknanya para sahabat baginda keseluruhannya. Dan jumlah para sahabat Nabi ni ramai. Sebahagian ulama cenderung bahawasanya jumlah para sahabat Nabi adalah seramai jumlah para Nabi. Itu. Pening ke tak pening? Tak pening tak? Jumlah para sahabat Nabi adalah seramai jumlah para Nabi. Jadi kita kena tahu pula berapa jumlah para Nabi. Ini yang saya sebutkan dahulu pada minggu yang lepas. Saya minta maaf, pada 2 minggu yang lepas, iaitu pada majlis sebelum ini. Bahawasanya jumlah para Nabi adalah seramai 124,000 orang. Jumlah para Nabi adalah seramai 124,000 orang. Manakala jumlah para Rasul adalah seramai 300 wa bid'atu asyar. 300 wa bid'atu asyar. Iaitu 300 lebih. 313 hingga 319 orang. Jadi kalau kita katakan jumlah para sahabat Nabi adalah seramai jumlah para Nabi, maka kata para ulama jumlah para sahabat adalah seramai 124,000 orang. Hadirin dan hadirat. Ini salah satu pendapat. Jadi kita nak berselawat kepada semua sekali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Nabi ini dia ada hukum khas. Sehingga kata Ibnu Katsir, as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat ni semua mereka adalah adil. Maknanya mustahil pada hak setiap para sahabat berdusta atas nama Nabi SAW. Ini mustahil. Sebab itu kita kata para sahabat ni dijamin. Bahkan diadili. Di sisi Allah dan di sisi Nabi SAW. Sebab itu Allah kata dalam Quran, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Siapa mereka di situ? Para sahabat Nabi SAW. Dan dalam sebahagian ayat Allah kata laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah redha kepada golongan yang berbai'ah kepada kamu di bawah sepohon pokok. Dan mereka itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis kitab kata wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada sebarang daya dan kekuatan melainkan datangnya daripada Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sebenarnya ayat seperti ini adalah apabila kita melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu usaha yang memerlu kepada keringat, yang memerlu kepada menggunakan kudrat. Sebab itu sebagai contoh, hadirin dan hadirat, kita apabila kita mendengar azan, kita dituntut menjawab azan. Dan jawapan kepada azan adalah sebiji-sebiji dengan apa yang disebutkan oleh muazzin. Betul atau tidak? Maknanya bila muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia kata asyhadu an la ilaha illallah pun kita mengucap perkataan yang sama. Iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muazzin, kata Nabi SAW. Apabila kamu mendengar azan, maka jawablah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Tetapi berbeza pada dua sebutan, iaitu pada sebutan al-hayyalatain. Sebutan hayya 'alas salah dan sebutan hayya 'alal falah. Itu adalah suatu seruan. Itu adalah suatu panggilan. Apabila muazzin memanggil kita, marilah menuju salat. Marilah menuju kejayaan. Hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka kita tak dituntut menjawab hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Tapi kita dituntut menjawab dengan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan datang daripada Allah. Kerana kalau kita nak menyahut panggilan azan pergi ke masjid menunaikan solat, bukankah melibatkan daya dan usaha? Jadi kita tak ada daya kita dan tak ada kekuatan kita dan tak ada usaha kita dan tak ada kudrat kita illa billah, melainkan datang daripada Allah. Sebab itu kita apabila sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita pun menjawab la haula wala quwwata illa billah. Demikian hadirin dan hadirat, kalau kita nak keluar daripada rumah, maka kita dituntut untuk membaca doa keluar rumah, iaitu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan hari-hari keluar daripada rumah. Sekarang ni pun kita ada di surau sebab kita keluar rumah. Betul atau tidak? Kalau kita tak ada keluar rumah, macam saya, kita takkan ada di surau pada malam ini. Takkan surau ni rumah kita pula. Jadi maknanya kalau kita berada di surau kita sekarang ini, mana kita sedang keluar daripada rumah kita. Jadi disunatkan kepada kita apabila kita keluar rumah, baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada sebarang daya dan kekuatan melainkan datangnya daripada Allah.
Jadi dia nak tulis kitab ni pun dia berhajat kepada bantuan pertolongan daripada Allah. Sebab itu dia tulis wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita masuk kepada muka surat yang ke-6, hadirin dan hadirat. Faslun fi arkanil Islam. Faslun fi arkani al-Islam. Fasal berkenaan dengan rukun-rukun Islam. Yang pertama kata penulis kitab, arkanul Islami khamsah. Rukun-rukun Islam ini ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terjemahan dia, rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Yang pertama sekali adalah bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang diabdikan diri kecuali Allah. Dan bersaksi bahawasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan yang kelima, mengerjakan ibadah haji di Baitullah bagi mereka yang berkemampuan. Bagi mereka yang berkemampuan. Jadi kita nak lihat satu persatu pada malam ni, hadirin dan hadirat, kupasan dan huraian berkenaan dengan rukun-rukun Islam. Yang pertama sekali, nak menjadikan seseorang itu Muslim, dia kena mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ini adalah kalimah yang memasukkan seseorang itu ke dalam agama Islam. Dan apabila kita sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini adalah kalimah tauhid, hadirin dan hadirat. Ini adalah kalimah tauhid. Dan kalimah ini, ia bukan kalimah yang dituturkan tanpa ada sebarang tanggungjawab dan kewajipan. Tak. Bila kita ucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ia datang bersama dengannya tanggungjawab. Ada kewajipan yang datang seiring dengan sebutan kita La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iaitu yang pertama, hadirin dan hadirat. Apabila kita menyebut La ilaha illallah, kita kena mengetahui bahawasanya maksud La ilaha illallah ini adalah La ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diabdikan diri dengan sebenar-benar pengabdian kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Dalam sebahagian riwayat yang mensyarahkan kitab ini, dia kata La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Terjemahan dia hampir sama saja. Maknanya tidak ada Tuhan yang kita abdikan diri dengan sebenar-benar pengabdian kecuali siapa? Kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tapi mungkin tuan-tuan perasan, kalaulah kita mengabdikan diri semata kerana Allah, ini adalah nama lain bagi ikhlas. Ini adalah nama lain bagi ikhlas. Kerana ikhlas itu adalah mengesakan Allah dalam ibadat. Ikhlas adalah mengesakan Allah dalam ibadat. Jadi apabila kita mengucapkan La ilaha illallah, di sini datang kewajipan, iaitu kewajipan untuk kita mengikhlaskan ibadat. Jadi kenapa kita salat hanya kerana Allah? Kenapa kita berpuasa semata kerana Allah, mengambil wuduk dan beribadat semuanya kerana Allah? Jawapannya kerana kita mengucap La ilaha illallah. Kerana kita mengucapkan La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang kita abdikan diri dengan sebenar-benar pengabdian kecuali Allah semata. Dan ini berbetulan dengan apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Bayyinah. Allah kata, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah secara ikhlas kepadanya. Secara ikhlas kepadanya. Jadi tujuan kita ataupun matlamat kita beribadah adalah kita mengesakan Allah dalam ibadat. Dan itulah dianya intipati bagi sebutan kalimah La ilaha illallah.
La ilaha illallah mewajibkan kita untuk ikhlas. Dan disebutkan di sini hadirin dan hadirat, wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya aku bersaksi bahawasanya Muhammad merupakan utusan Allah. Muhammad merupakan utusan Allah. Dan Muhammad di sini merujuk kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia itu adalah utusan Allah. Dia adalah utusan Allah. Dan sebagaimana kalimah la ilaha illallah datang bersamanya tuntutan dan kewajipan, iaitu untuk ikhlas. Maka kalimah Muhammad Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah juga datang bersamanya kewajipan. Apa dia kewajipan? Yang pertama, kewajipan untuk kita membenarkan apa sahaja yang baginda sampaikan. Maknanya kewajipan kita bila kita ucap wa anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, maka wajib ke atas kita ini untuk membenarkan segala apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kerana baginda adalah utusan Allah. Jadi tanggungjawab dan peranan utusan adalah untuk menyampaikan. Jadi tanggungjawab kita semula adalah untuk kita membenarkan. So itu Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau ada seorang guru. Namanya Rabi'ah bin Abi Abdul Rahman. Rabi'ah ibn Abi Abdul Rahman. Ataupun Rabi'ah Ar-Ra'i. Dan Rabi'ah ini adalah seorang lelaki, ulama besar, tok guru kepada Imam Malik bin Anas. Dan dia pernah menyebut satu perkataan, dia kata, Minallahir risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Risalah ni datang daripada Allah. Tanggungjawab Rasul adalah untuk menyampaikan risalah. Wa 'alaina taslim, dan tanggungjawab kita adalah untuk kita membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Minallahir risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Risalah datang daripada Allah, menjadi tanggungjawab Rasul untuk menyampaikannya, dan menjadi tanggungjawab kita untuk kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka di sini kita menyatakan hadirin dan hadirat bahawasanya kewajipan kita adalah untuk membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang baginda sampaikan. Yang kedua, apabila kita kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selain daripada kita wajib benarkan apa yang baginda sampaikan, kalimah tersebut mengajarkan kita untuk kita ini apa? Untuk mengikut Nabi SAW. Mana kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mewajibkan kita untuk ikut Nabi SAW. Ikut Nabi dari sudut akidah Nabi, dan ikut Nabi SAW dari sudut ibadah baginda, dan ikut Nabi SAW dari sudut akhlak baginda. Mana ikut dari sudut akidah, ibadah dan akhlak. Jadi wajib untuk kita ittiba' apabila kita menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wujubul ittiba', wajib ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu, kalau tuan-tuan mempelajari kitab Hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi, kita tahu bahawasanya dalam kitab tersebut ada keseluruhannya 42 hadis. Ada keseluruhannya 42 hadis. Hadis yang pertama mengajarkan kita kepada ikhlas. Dan hadis yang kelima mengajarkan kepada kita untuk ittiba', iaitu ikut Nabi SAW. Apa hadis pertama dalam hadis 40? Adalah daripada Umar ibn al-Khattab, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amalan bergantung kepada niat, dan setiap seorang mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasul, nescaya dia mendapat ganjaran pahala hijrah kepada Allah dan Rasul. Tetapi siapa yang berniat hijrah semata untuk mendapatkan seorang wanita atau mendapat habuan keuntungan dunia,
nescaya dia akan dapat apa yang dia niatkan. Maknanya dia tak dapat pahala hijrah kerana Allah, kerana Rasul. Tapi dia hanya dapat habuan dunianya sahaja. Jadi hadis ini menunjukkan kepada ikhlas. Wajib kita ikhlas dalam ibadat. Manakala hadis yang kelima yang ada dalam hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi adalah sabda Nabi SAW, "Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa rad." Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu yang baharu dalam urusan agama kami, sesuatu yang bukan daripada agama, maka perkara itu adalah ditolak. Dan disambung oleh Sayyidah Aisyah bahawasanya Nabi SAW kata, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad." Sesiapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada padanya petunjuk kami, maka amalan itu tertolak, kata Nabi SAW. Jadi hadis yang kelima ini mengajar kita untuk ikut Nabi SAW dalam ibadat, dalam akidah dan juga dalam akhlak. Hadirin dan hadirat. Sebab itu perkataan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia bukan perkataan yang kosong daripada tuntutan dan kewajipan. Ia datang bersama dengannya kewajipan. Iaitu wajib ikut Nabi SAW. Dan para ulama kita, mereka menyebutkan kewajipan mengikut Nabi ni dalam bab-bab ibadat adalah mengikut kepada 6 perkara dan 6 sudut. Maknanya dalam bab ibadat, kita wajib ikut Nabi SAW pada 6 sudut. Ni dalam bab apa? Dalam bab ibadat. Dan wajib ikut Nabi pada 6 sudut. Sudut yang pertama adalah sudut masa. Sudut masa. Ada ibadat yang kita lakukan, hadirin dan hadirat, terikat kepada masa yang tertentu. Ada ibadat yang kita buat terikat kepada masa. Saya tanya soalan, apa contoh ibadat kita yang kita buat terikat dengan masa, hadirin dan hadirat? Apa dia? Solat 5 waktu, betul atau tidak? Jadi solat 5 waktu ia terikat dengan masa. Ini jawapan yang tepat. Allah kata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat merupakan kewajipan yang berwaktu ke atas orang yang beriman. Maknanya salat ni dia ada waktu mula dan dia ada waktu tamat. Jadi saya tanya kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan salat isyak sekarang ini belum masuk waktu lagi, tapi kita salat isyak sekarang, adakah itu bertepatan dengan petunjuk Nabi? Kita kata tak. Kita menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Kerana isyak ada waktu dia, subuh ada waktu dia, zuhur ada waktu dia, demikian asar, demikian maghrib. Jadi wajib kita salat ikut waktu yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Jadi orang kita sebagai contoh, sekarang ni pukul 8. Masuk waktu belum lagi. Tapi kita nak ajak orang kita solat isyak sekarang. Walaupun kita ada wuduk, walaupun kita suci daripada hadas, suci daripada najis, walaupun kita menutup aurat, walaupun kita menghadap kiblat, tetapi solat kita tidak sah kerana waktu solat belum masuk. Jadi ikut Nabi dari sudut masa. Dari sudut masa. Dan begitu juga yang kedua adalah ibadat kita kena ikut Nabi SAW dari sudut tempat ia dilakukan. Saya tanya tuan-tuan, ada tak ibadat yang kita buat terikat dengan tempat yang tertentu? Contoh dia apa agak-agak? Ibadah haji. Ibadah haji ada tak tempat dia? Ke boleh kita buat haji sesuka kita di mana sahaja kita berada? Tak. Haji ada tempat dia. Dan tuan-tuan kena jelas bahawasanya haji ini disebut sebagai manasikul haj. Ada manasik haj. Dan ia bukan semata haji, ia ada umrah sekali. Manasikul haji wal umrah. Dia kena ikut tempat tu yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Contoh, tawaf hanya dilakukan di Kaabah. Kita hanya tawaf kepada Kaabah. Jadi tok datang ada satu orang dia nak tawaf Masjid Negara sebagai contoh. Ini bukan disebabkan sebagai ibadah yang dituntut. Kerana tawaf mesti dilakukan pada Kaabah. Tempat tu mesti kena ikut. Selepas tawaf, kita sa'i. Dan sa'i mesti dilakukan bermula daripada Safa dan diakhiri dengan Marwah. Hadirin sidang jemaah. Jadi tak boleh ada satu orang dia nak sa'i di Taman Tasik Titi Wangsa. Sebagai contoh. Walaupun dia pusing 7 kali. Jadi tidak boleh begitu sebab ini ibadat. Dan ibadat kena ikut Nabi dari sudut tempat yang dilakukan. Dan begitu juga ibadat haji yang lain. Kalau ibadah melontar ada tempat dia. Kalau ibadah wukuf ada tempatnya di Arafah. Dan begitu juga miqat, tempat kita nak berniat ihram. Mesti ada tempat dia. Jadi kena ikut tempat yang ditetap dan diajar oleh Nabi SAW. Baru dinamakan ittiba'. Sebab itu saya nak kongsi satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi. Saya minta maaf.
yang berlaku pada zaman Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik ni kita tahulah dia ni pengasas kepada mazhab Maliki, betul atau tidak? Dan Imam Malik ni adalah mazhab yang kedua yang wujud selepas mazhab Hanafi, selepas mazhab Al-Imam Abu Hanifah. An-Nu'man bin Sabit rahimahullah ta'ala, datangnya Imam Malik bin Anas rahimahullah. Lahir pada tahun 93 Hijrah dan meninggal pada tahun 179 Hijrah. Imam Malik ni imam yang dikenali sebagai Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah ni adalah negara kawasan Nabi berhijrah. Di mana tu Darul Hijrah? Kita kata Madinah Al-Munawwarah. Nabi kita berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi Imam Malik ni gelaran dia adalah Imam Darul Hijrah. Dia tak pernah keluar daripada bumi Madinah. Kecuali kalau dia nak buat kerja ibadah haji dan kerja umrah saja, baru dia keluar daripada Madinah. Kerana mana ada haji dan umrah di Madinah? Haji dan umrah hanya di bumi Mekah, hadirin dan hadirat. Jadi atas faktor ini, dia pun keluar. Tapi selain daripada itu, dia tak pernah keluar daripada Madinah. Dia duduk sahaja dalam Madinah. Dan dia mengajar dalam Masjid Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Dan dia mengajar kitab yang sangat masyhur. Nama kitab tu adalah Al-Muwatta'. Nama kitab tu adalah kitab Muwatta'. Saya rasa tuan-tuan biasa dengar. Satu hari ada seorang lelaki. Dia tanya kepada Imam Malik. Satu soalan dia kata, Ya Aba Abdillah, wahai Imam Malik, min aina uhrim? Daripada mana patut aku mula ihram? Dia sebagai penduduk Madinah, dia tanya, kalau dia nak buat umrah, dekat mana patut dia niat ihram? Kemudian apa jawapan Imam Malik? Tuan-tuan pernah tak pergi umrah? Tuan-tuan duduk Madinah dulu. Kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan pergi ke Madinah untuk ziarah dulu. Kemudian sebelum tuan-tuan pergi ke Mekah untuk mengerjakan ibadah umrah, dekat mana tuan-tuan niat ihram? Ha? Apa nama tempat tu? Bir Ali. Itu tempat dia. Jadi Imam Malik dia jawab apa? Imam Malik kata, min Zil Hulaifah, min haitsu kana ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu sepatutnya berihram di Zulhulaifah, tempat ihramnya Nabi SAW. Nabi kan penduduk Madinah. Nabi berihram di Zulhulaifah. Dan Zulhulaifah adalah nama dulu. Nama sekarang ni orang lebih kenali sebagai Bir Ali. Hadirin dan hadirat. Bir Ali tu Zulhulaifah lah. Jadi zaman sekarang orang lebih kenali sebagai Bir Ali. Ataupun Abyar Ali. Kalau tuan-tuan pergi sana, Abyar Ali dia tulis dekat signboard. Tapi Bir Ali lah tu. Jadi itulah namanya Zulhulaifah. Jadi Imam Malik dia bagi tahu, kamu kena niat ihram di Zulhulaifah, tempat Nabi berihram. Tempat Nabi buat itu. Tapi lelaki ni dia kata apa? Dia kata, aku tak nak buat di Zulhulaifah. Tapi aku nak berniat ihram dalam masjid Nabi SAW. Di sisi kubur Nabi SAW. Saya tanya satu soalan lagi yang pernah buat, hadirin dan hadirat. Antara masjid Nabi menuju ke Masjidil Haram dengan Bir Ali ke Masjidil Haram, jarak yang mana lebih dekat? Bir Ali ke Masjidil Haram ke Masjid Nabi ke Masjidil Haram? Mana satu ni yang pernah pergi? Bir Ali lebih dekat. Maknanya Bir Ali ke Masjidil Haram adalah lebih dekat berbanding Masjid Nabi ke Masjidil Haram. Maknanya Masjid Nabi ke Masjidil Haram adalah jaraknya lebih jauh. Jadi Imam Malik dia kata apa kepada lelaki tersebut? Lelaki itu kata, aku nak berihram dalam Masjid Nabi di sisi kubur Nabi. Tapi Imam Malik tak bagi. Imam Malik kata, aku takut berlaku fitnah kepada diri kamu. Dan lelaki itu kata, fitnah apa yang akan berlaku? Ia hanyalah jarak yang aku tambahkan sahaja. Ia hanyalah jarak yang aku tambahkan. Maknanya lagi jauh lah, betul tak? Daripada Masjid Nabi ke Masjidil Haram, jarak lagi jauh lah. Dan menurut sudut pandang dia, lagi jauh lagi bagus lah, betul tak? Lagi jauh kan lagi bagus. Lagi banyak pahala lah lagi jauh. Kalau Bir Ali dengan Masjidil Haram dekat. Antara Masjid Nabi dengan Masjidil Haram jauh. Jadi dia nak buat lagi jauh. Lepas tu Imam Malik kata, Ya Subhanallah. Dia kata, Maha Suci Allah. Fitnah apakah yang lebih besar daripada kamu menyangka yang kamu buat satu amalan yang mana kamu lebih, Rasulullah kurang daripada kamu. Kamu lebih, tapi Nabi kurang daripada kamu. Bukankah itu satu fitnah yang besar? Adakah lagi fitnah yang lebih besar daripada itu? Kita menyangka kita buat amalan lebih baik daripada Nabi SAW. Nabi ihram di Zulhulaifah. Kita nak ihram dalam Masjid Nabi. Sedangkan Imam Malik kata, sedangkan Allah berfirman dalam Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Berilah ancaman kepada golongan yang menyelisihi perintah Nabi SAW. Akan tertimpa ke atas mereka itu fitnah,
atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Hadirin dan hadirat. Tu jangan menyelisih petunjuk Nabi. Sebab tu Imam Malik, dia kata ihram tak? Ihram mesti di Zulhulaifah. Tempat Nabi ihram di Zulhulaifah. Tapi sebab lelaki tu, dia penduduk Madinah. Tapi kalau dia penduduk Yaman, miqat dia tempat lain lah. Miqat bagi penduduk Yaman adalah di kawasan yang namanya Yalamlam. Miqat bagi penduduk Mesir mungkin di Juhfah. Miqat bagi penduduk Mekah adalah Mekah itu sendiri di masjid apa? Masjid Aisyah. Di Tan'im. Hadirin dan hadirat. Kalau kita orang Mekah. Dan dia ada Zatun Nitaqain. Jadi ini adalah tempat-tempat yang disifatkan sebagai miqat bagi penduduk-penduduk yang datang daripada negara yang berbeza. Jadi orang Malaysia, kalau dia travel dia datang, dia belum ihram lagi. Atas kapal terbang boleh tak pakai ke ihram. Jadi dia sampai ke airport Saudi tu, dia pergi ke Madinah dulu. Tujuan dia pergi ke Madinah adalah untuk ziarah dulu, betul atau tidak? Dia pergi ziarah dulu, pergi ziarah makam Nabi ke, solat di masjid Nabi ke. Kemudian pergi tengok ladang kurma ke apa dia, terpulanglah. Pergi tengok kilang Zam-Zam ke, terpulang. Tapi selepas daripada beberapa hari duduk di Madinah, barulah dia mengerjakan ibadat umrah. Maka dia dah dikira sebagai penduduk Madinah pada ketika itu. Sebab dia dah duduk 3 hari 4 hari di Madinah, dia dah dikonsider sebagai penduduk Madinah. Sebab itulah dia niat, dia ihram di Zulhulaifah. Hadirin dah hadirat. Tapi ada sahaja situasi macam masa saya pergi Mekah pada 2018, saya pakai kain ihram dalam flight. Kami niat ihram di atas flight. Maknanya nanti kapten akan bagi tahu. Kapten kapal terbang dia akan bagi tahu. Dia kata kepada para penumpang, kita akan sampai ke miqat Yalamlam tu. Miqat bagi penduduk Yaman. Jadi tuan-tuan yang nak niat ihram boleh niat di situ, dia kata. Jadi itu pun boleh terpulang. Tapi atas flight nak kena pakai kain ihram lah. Dia rimah pula. Begitu. Tapi sebab itu kalau kita dah sampai ke sana terpulang. Hadirin dan hadirat. Maknanya poin saya adalah ikut sunnah Nabi pada tempat ibadat tu diajar oleh Nabi. Kalau Nabi kata miqat di sini, situlah tempat dia. Kalau Nabi kata tawaf di sini, sa'i di sini, lontar di sini, wukuf di sini, itulah tempat dia. Wajib ikut Nabi SAW. Itulah tuntutan kita apabila kita mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ikut Nabi SAW dari sudut kadar bilangan. Dari sudut kadar bilangan. Tuan-tuan, dalam bab ibadat, ada ibadat kita ni mempunyai kadar bilangan yang tertentu. Betul tak? Contohnya apa? Solat. Solat ni paling banyak cari contoh dia. Mudah. Kerana kita kata solat mempunyai kadar bilangan dia sendiri. Subuh 2 rakaat. Zuhur, Asar dan Isyak 4 rakaat. Dan Maghrib 3 rakaat. Jadi Nabi dah tetapkan kadar bilangan yang tertentu bagi solat. Dan Nabi SAW kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jadi para sahabat lihat Nabi solat subuh 2 rakaat, Zuhur, Asar, Isyak 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat. Jadi kita wajib ikut pada jumlah kadar bilangan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Dan ini berlaku pada zaman Imam Abu Muhammad Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini dia adalah anak murid kepada para sahabat Nabi SAW. Dan Sa'id bin Musayyib adalah min kibari tabi'in, antara ulama' tabi'in yang paling besar sekali. Sa'id bin Musayyib. Dia pada satu hari, dia ada tengok satu orang lelaki di masjid solat qabliyah subuh. Dan dia melakukan solat tu melebihi daripada 2 rakaat. Kita biasa buat solat qabliyah subuh ni berapa rakaat? 2 rakaat. Hadirin dan hadirat. Dan itulah yang diajar oleh Nabi, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi kata raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik. Nabi kata 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Raka'atal fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi lelaki ni tadi dia buat lebih daripada 2 rakaat. Kemudian Sa'id bin Musayyib dia kata, wahai saudara, dia kata, jangan kamu buat macam ni. Jangan kamu buat macam ni. Kemudian lelaki tu dia argue pula. Dia kata, ya Aba Muhammad. Dia kata, wahai Abu Muhammad. Abu Muhammad tu kunyah kepada Sa'id bin Musayyib. Dia kata, adakah Allah akan mengazab aku sedangkan aku ni semayang? Dia kata, aku ni buat semayang. Aku bukan buat benda jahat ke, benda maksiat ke apa dia ke kan. Takkan Allah nak azab aku sebab aku solat. Kan dia solat qabliyah tadi. Tapi lebih dari 2 rakaat. Imam Malik tak bagi. Dia bertikai pula. Dia kata, takkan Allah nak azab aku sebab aku semayang. Tapi dia jawab balik. Imam Malik kata, Sa'id bin Musayyib dia kata apa? Allah tidak azab kamu sebab kamu solat.
Tetapi Allah mengazab kamu kerana kamu menyelisihi sunnah. Gitu. Ini yang kadang orang ramai terlepas pandang tu. Bila kita tegur dia buat satu-satu amalan, dia kata takkan semayang pun tak boleh. Macam tu. Takkan baca Quran pun tak boleh. Tapi dia lupa semayang ke baca Quran ni kena ikut petunjuk Nabi SAW. Macam kita lah, kita ada surau kita ni, kita ada satu pintu masuk surau kita, betul tak? Kalau ada jemaah kita solat depan pintu masuk surau, menghalau orang nak masuk, menghalau orang nak keluar. Lepas dia selesai solat, kita tegur dia dengan baik. Kita kata, Ji, kalau boleh lepas ni jangan solat depan pintu, Ji. Dia boleh tak marah kita? Dia kata, inilah orang Islam akhir zaman. Orang nak semayang pun dia petikaikannya juga. Tak bolehlah dia cakap macam tu. Kita bukan petikai dia solat, betul tak? Kita petikai dia solat depan pintu. Ada beza tak antara dua tu? Tapi orang dia nak besarkan, semayang pun nak petikai. Kita tak marah dia semayang. Tapi janganlah solat depan pintu masuk. Betul tak? Hadirin dan hadirat. Dia sama juga kalau macam contoh, kalau ada kita buatnya datang ada satu manusia hamba Allah ni, duduk dalam bilik air, kita sedang buang air besar. Dia duduk kat sebelah. Dia duduk baca Quran pula. Yasin wal Quranil Hakim. Kita pun tegurlah dia, cik, mana boleh baca Quran dalam sembilan tandah ni? Dia kata, ini orang akhir zaman, dia kata. Contoh. Marah pula. Jadi dia kata, mana boleh, nak petikai-petikai baca Quran sebagai contoh. Jadi disebut hadirin dan hadirat begitu. Jadi nak mempertikai pula. Jadi di situ antara perkara yang kita ambil kira lah. Baik. Itu adalah yang ketiga, mengikut kepada kadar bilangan. Maknanya wajib ikut kadar bilangan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut apa yang ditetap oleh agama. Yang keempat, dekat mana sudut ibadat kita kena ikut Nabi SAW adalah dari sudut kaifiat. Yang pertama dari sudut masa, yang kedua dari sudut tempat, yang ketiga dari sudut kadar bilangan, yang keempat dari sudut kaifiat. Kaifiat ni tata cara ibadat. Kaifiat ni adalah tata cara ibadat. Setiap ibadat kita ni ada kaifiat yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Contoh ibadat yang mempunyai kaifiat adalah apa? Solat. Yang Nabi SAW kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jadi kena solat ikut kaifiat yang Nabi solat. Kaifiat yang Nabi lakukan. Dan dalam bab ibadat haji, Nabi SAW kata, Khuzu anni manasikakum. Ambillah daripada aku ibadat haji kamu. Khuzu anni manasikakum. Mana ikut ibadat haji yang ditetap oleh Nabi SAW. Kalau kita nak ambil wuduk pun, ikut wuduk yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita mana boleh ambil wuduk basuh kaki dulu? Dia mesti muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, baru kaki. Ini sebab ikut Nabi SAW dalam kaifiat. Ikut Nabi SAW dalam kaifiat ambil wuduk. Walaupun kalau seseorang itu dia basuh kaki dulu sebagai contoh. Kemudian dia basuh muka. Kemudian dia basuh kepala. Kemudian dia basuh tangan. Apa masalah? Masalahnya pada tak ikut sunnah Nabi SAW, betul tak? Jadi kita ambil muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, barulah kaki. Itu adalah sunnah Nabi SAW dari sudut kaifiat. Dan tuan-tuan mungkin biasa dengar tentang satu hadis daripada Nabi SAW. Tentang hadis yang masyhur sebenarnya. Siapa yang belajar fiqah, dia akan tahu hadis ni. Iaitu hadis musi'us salah. Hadis musi'us salah. Seorang lelaki yang pada zaman Nabi SAW, dia solat dia teruk. Musi'us salah ni maknanya orang yang teruk dalam pelaksanaan solat dia. Dia mendirikan solat. Dia dirikan solat. Bila dia mendirikan solat, kemudian Nabi SAW tengok dia. Nabi tengok dia. Kemudian Nabi kata kepada dia, Nabi kata, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata, pergi patah balik. Lakukan solat semula. Kerana awak tadi tidak solat pun sebenarnya. Padahal lelaki itu semayang ke tak semayang? Dia semayang. Tapi Nabi kata apa? Fa innaka lam tusalli. Kamu tadi tak solat pun sebenarnya. Sebab apa Nabi kata dia tak semayang sedangkan dia semayang? Sebab dia solat tapi tak ikut kaifiat yang diajar oleh Nabi SAW. Itulah sebab dia. Kemudian dia solat lagi. Tapi solat dia tu tunggang langgang. Nabi panggil dia. Nabi kata, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Hang pergi patah balik. Hang pergi solat balik. Tadi tu hang tak solat pun. Nabi kata begitu. Fa innaka lam tusalli. Padahal dia solat. Rupanya ibadat
yang kalau kita buat tapi tak ikut kaifiat yang ditunjuk oleh Nabi, maka kita tidak dinamakan beribadat pun sebenarnya. Sebab kawan ni tadi dia solat, tapi dia solat menyelisihi petunjuk Nabi SAW dalam bab tata cara dan kaifiat. Nabi kata awak sebenarnya tak solat pun. Lepas tu barulah Nabi ajar solat mula sekali berdiri tegak, menghadap kiblat, kena baca Fatihah, kemudian rokok, kemudian iktidal, kemudian sujud. Barulah Nabi ajar kaifiat yang betul. Hadirin dan hadirat. Jadi maknanya kaifiat kena ikut kaifiat yang ditetap oleh Nabi SAW. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ibadat kita ini kena ikut sunnah Nabi, petunjuk Nabi SAW. Dari sudut sifat, saya minta maaf, dari sudut jenis ibadat tersebut. Ada ibadat tertentu yang mempunyai jenis-jenis yang tertentu. Dan ini contohnya apa? Ibadat yang ada jenis yang tertentu. Saya bagi contoh, antaranya adalah ibadah sembelihan korban. Ibadah sembelihan korban. Adakah semua haiwan boleh dikategorikan sebagai, boleh dijadikan sembelihan korban? Kita kata tidak, betul tak? Maknanya ada jenis-jenis haiwan tertentu yang disifatkan sebagai boleh dijadikan haiwan sembelihan. Dan jenis haiwan ini dinamakan sebagai al-an'am. Dinamakan sebagai al-an'am. Dan al-an'am, hadirin dan hadirat, dia terbahagi kepada tiga. Yang paling utama sekali adalah unta. Yang kedua adalah lembu dan spesies-spesies lembu seperti kerbau. Dan yang ketiga adalah kambing. Jadi unta, lembu dan kambing. Jadi bukan semua haiwan boleh dijadikan sebagai haiwan korban. Maka tiba-tiba kot satu jemaah tahun depan kalau nak buat masuk sembelihan korban, dia kata dia nak sembelih ostrich, hadirin dah hadirat. Saya kata pasal apa dia pula? Ji nak sembelih ostrich. Dia kata ustaz, ostrich ni dalam bahasa Melayu apa? Saya jawab burung unta. Dia kata kan ada unta dalam tu. Tak boleh lah hadirin dah hadirat. Sebab dia walaupun dia burung unta, dia bukan unta. Burung unta adalah burung, dia bukan unta. Jadi bukan semua. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat. Jadi kalau seseorang itu buat, dia menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Nabi kata unta, dia burung unta pula. Dia salah faham. Jadi ini kena ikut sunnah Nabi dari sudut jenis ibadat tu dilakukan. Yang terakhir, yang keenam, adalah dari sudut sebab. Dari sudut sebab. Ada ibadat yang kita lakukan merupakan ibadah yang bersebab. Jadi kita kena ikut Nabi pada sebab tersebut. Kena ikut Nabi pada sebab tersebut. Contoh ibadat yang bersebab adalah solat gerhana. Solat gerhana. Solat gerhana, apa sebab kita solat? Sebab berlaku gerhana. Jadi maknanya kalau tak berlaku gerhana, tidak adalah solat tu. Jadi kalau malam ni saya nak ajak tuan-tuan lepas isyak, jom kita solat gerhana bulan. Tuan-tuan kata biar betul ustaz ni, masalah dia. Sebab kenapa? Kalau kita buat, kita dianggap menyelisih petunjuk Nabi SAW. Sebab mana berlaku gerhana bulan malam ni? Jadi buat apa kita nak solat? Jadi kalau orang kita kata apa salahnya solat daripada dia pergi disko, baik dia sembahyang. La ilaha illallah. Lain pahaman dia tu. Maksudnya dia kata daripada dia pergi berdisko, baik dia sembahyang gerhana bulan malam ni. Ya Allah, mana ada boleh macam tu? Hadirin, tu cara faham pelik tu. Jadi tapi ada sebahagian orang memang mentaliti dia begitu. Benda baik apa salahnya? Baik di sisi siapa dia? Kita kena kata baik mesti baik di sisi syarak. Apa yang Allah kata baik dan Nabi kata baik, kita buat. Bukan apa yang kita rasa baik. Kalau kira kita rasa baik, time haid pun boleh baca Quran. Betul tak? Kalau kita rasa baik. Tapi agama bagi tak? Dalam mazhab kita bagi tak wanita haid baca Quran? Haram hukum dia wanita haid baca Quran. Kalau nak kira benda baik, dalam tandas pun kita baca Quran. Hadirin. Tapi agama bagi kita tak bagi? Agama tak bagi. Jadi menunjukkan sebab bukan semua benda baik pada pahaman kita boleh buat. Sebab itu kita kata kena tengok apa yang agama kata. Allah kata baik ke tak? Nabi kata baik ke tidak? Jadi kena ikut petunjuk Nabi SAW pada 6 sudut yang telah saya sebutkan tadi. Dalam bab ibadat. Itulah kewajipan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Yang pertama, wajib kita membenarkan Nabi SAW terhadap apa yang baginda sampaikan daripada ajaran-ajaran. Dan yang kedua, wajib kita ikut Nabi SAW. Ikut Nabi dalam akidah, ikut Nabi dalam ibadah, dan ikut Nabi dalam akhlak. Dan dalam bab ibadat ni kena ikut Nabi pada 6 sudut yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama dari sudut masa. Yang kedua dari sudut tempat. Yang ketiga dari sudut kadar bilangan. Yang keempat dari sudut kaifiat. Yang kelima dari sudut jenis. Dan yang keenam dari sudut sebab. Jadi memadai sekadar itu hadirin dan hadirat. Aku lu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.